Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-211. InsyaAllah malam ini syarahan kitab Fakhir dan Zuhud bagi kali yang ke-8 sebenarnya. Syarahan kitab Fakhir dan Zuhud kali yang ke-8. Hadirin yang dimuliakan, mula-mula sebagai mukadimahnya, saya suka nak menyentuh tentang satu persoalan yang pernah dikemukakan dulu tentang Maulana Al-Maghribi. Siapa dia Maulana Al-Maghribi ini? Saya cuba juga cari-cari maklumat tentang Maulana Al-Maghribi. Tapi rupa-rupanya info tentang Maulana Maghribi ni sangat sikit. Tak banyak sandaran-sandaran yang kukuh yang bercerita tentang Maulana Maghribi. Dan ada pula cerita yang mungkin melibatkan 2-3 orang. Tak tahu yang mana satu yang sebenarnya. Jadi yang banyaknya cerita mulut ke mulut, cerita rakyat. Ada orang kata berpandangan Maulana Maghribi ini termasuk juga salah seorang daripada Wali 9 di Indonesia sana. Ada orang kata tak termasuk. Maklumlah cerita dia ni tak cukup kuat. Jadi berdasarkan cerita-cerita yang kita kumpul, dapatlah sedikit sebanyak tentang peribadi Maulana Al-Maghribi. Maulana Maghribi ini khabarnya, dia ini seorang saudagar Arab. Dia ni berniaga lah. Selain daripada berniaga, dia juga satu orang pendakwah. Dan ramai juga orang yang percaya dia salah seorang wali Allah. Dia orang Arab, pendakwah, saudagar, wali, berketurunan Nabi Muhammad. Dan gelaran Maghribi itu mungkin kerana dia ni memang berasal dari Morocco, dari Maghribi. Jadi mula-mula dia datang, dia turun ke Sumatera, ke Pasai dulu. Selepas ke Pasai, baru dia pergi ke Jawa, yakni ke Demak, kerajaan Islam Demak. Sekarang ini dia punya kubur dia, makam dia ada di satu desa. Nama desa ini Desa Pamancingan, atau disebut juga Desa Macingan. Macingan ni memancing lah. Tanya Tuan Khidir dia tahu. Memancing kan. Kenapa desa tu dinamakan Desa Memancing? Ada cerita dia. Jadi sejauh mana cerita ini tidaklah kita boleh sahkan. Dia cerita-cerita rakyat. Khabarnya masa dia datang itu dia bawa agama Islam. Masa tu agama Islam dah semakin merebak sampai ke Majapahit. Di Majapahit pun dia punya agama lama dah jadi tak kuat. Menyebabkan sebahagian daripada putera-putera Majapahit ni, dia tak setuju dengan agama Islam, dia pergi merantau. Kan di Majapahit ni banyak putera-putera dia. Salah seorang yang merantau tu, dia punya gelaran Begawan Salapawening. Begawan Salapawening. Dia buka satu kampung baru, satu pertempatan yang baru. Dia ingat dia boleh lari daripada agama Islam ni. Tiba-tiba Maulana Maghribi ni dia pergi berdakwah di kawasan tu. Kawasan yang baru dibuka oleh anak raja yang lari tadi. Tapi sebagai seorang pendakwah, Maulana Maghribi ni dia beradab lah. Sebelum dia mendakwahkan agama Islam, dia pergi jumpa ketua kawasan tu dulu, yakni Begawan Salapawening tadi lah. Dia berkata tujuan dia datang, dia nak sebar agama Islam. Yang Begawan tadi tak setuju lah. Bila tak setuju, yang orang ni nak sebar juga, dia minta kebenaran. Jadi mereka nak bertanding, bertanding kesaktian. Nak tengok siapa yang lebih hebat, seolah-olah membuktikan benarlah ajaran dia.
Jadi pertandingan yang pertama, pertandingan menyorok, pertandingan bersembunyi. Mula-mula bergawan sembunyi dulu. Bila dia sembunyi, Maulana Maghribi kena cari. Dan dia sembunyi itu bukan sembunyi kosong dengan kesaktian. Ilmu dia tu kononnya, kalau 1000 mata memandang tak akan nampak dia tu. Hebat dia sembunyi tu. Jadi lepas dia sembunyi, Maulana Maghribi cari, dapat. Dapat jumpa. Tibalah gelaran. Kucing pun dekat. Tibalah giliran Maulana Maghribi menyorok. Menggunakan doa-doa dia ke rumah dia kan. Dia menyorok dan bergawan cari tak jumpa. Dah kalah satu pertandingan. Pertandingan yang kedua. Pertandingan yang kedua ini berkait dengan memancing tadi. Mereka nak bertanding memancing. Mula-mula bergawan dulu. Dia lemparkan umpan dia. Sekejap dia dapat. Masa pertandingan tu ramailah orang tengok. Sekejap dia dapat ikan. Sangat besar ikan dia. Orang terkejut tengok. Nampak gaya menang dah bergawan. Lepas tu Maulana Maghribi pula. Dia pula lontarkan umpan dia. Sekejap juga dia tarik. Tengok ikan yang lebih kurang sama besar. Tapi yang hebatnya, ikan dia tu dah siap dimasak. Seolah-olah dah berkukus dah. Sampai-sampai tu dia panggil orang, boleh makan sekarang. Orang makan-makan, isi dia dah masak dah. Seolah-olah berkukus. Jadi mengaku kalah lah si bergawan tadi. Itu asalnya tempat tu nama dia pemancingan. Sekarang makam si Maulana Maghribi ni ada di sana. Jadi begitulah serba sedikit cerita tentang Maulana Maghribi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung pelajaran malam ini, kita imbas sikit perkongsian kita dalam kuliah yang lepas. Antara perkara penting yang selalu kita ulang dalam kehidupan kita ni, dia ada keduniaan. Keduniaan ni orang kata tak boleh ambil keduniaan ni. Sebenarnya kita sedia maklum, keduniaan ni ada 3 kategori. Ada 3 jenis yang utama. Yang pertama, keduniaan yang bersifat keperluan. Contohnya minum air, makan nasi. Ikut makanan ruji kita lah. Jadi kalau keduniaan yang keperluan ni, yang ni memang diperintahkan cari. Jenis yang kedua, keduniaan yang berupa tambahan. Rumah kita kosong saja, kita saja-saja nak pergi lekat pula gambar pemandangan satu, 2 ke sebagai hiasan, tambahan. Kalau tak ada gambar tu tak mati pun kita. Tapi tambahan, saja-saja nak tambah boleh. Jenis yang ketiga, keduniaan yang bersifat hawa nafsu. Makan berlebih-lebih, menghias rumah berlebih-lebih, berbelanja berlebih-lebih, yang melibatkan kehendak hawa nafsu. Jadi jenis yang pertama memang diperintahkan cari. Jenis yang kedua yang tambahan tadi boleh nak dicari. Jenis yang ketiga yang kehendak hawa nafsu, yang ni keduniaan yang orang kata kita kena tolak dunia ni, kena buang dunia ni, yang tu. Yang terlibat dengan kehendak hawa nafsu. Kemudian ada persoalan, macam mana dengan telefon bimbit? Kita jawab dah. Telefon bimbit ini ikut kerja kita lah. Ada orang yang kerja dia sangat perlu. Kalau tak ada telefon bimbit susah. Bukan kata mati, tak mati. Jadi dia berada di antara keperluan dan tambahan. Tengah-tengah. Kan 3 jenis tadi kan. Keperluan, tambahan. Dia tengah-tengah. Antara keperluan dan tambahan. Maksudnya dia ni keperluan tapi bukan keperluan utama. Macamlah juga kenderaan kita sekarang ni, zaman sekarang boleh kata orang nak kerja semua ada kenderaan. Sama ada basikal ataupun naik motosikal atau kereta atau kenderaan awam. Sebab tempat kerja kita sekarang semua jauh-jauh zaman sekarang kan. Jadi kalau tak ada kenderaan tu kita tak mati. Tapi kalau tak ada dia susah kita nak kerja. Disebabkan itu yang telefon bimbit, kenderaan, kad ATM, semua ini termasuk tengah-tengah antara keperluan dan tambahan. Kalau kita mencari yang tu tak jadi kesalahan. Tak boleh kita kata orang yang ada kenderaan ni sebagai ini tak zuhud ni. Tak boleh.
Kan? Dia ada kenderaan, selagi dia tidak bermewah-mewah, mungkin dia ni termasuk golongan yang zuhud. Jadi kita kena faham, keduniaan ni dia ada jenis-jenis dia. Bukan semua keduniaan ni nak dibuang. Ada keduniaan yang mesti dicari, ada keduniaan yang boleh dicari, ada keduniaan yang tak boleh. Tak boleh diambil. Kemudian kita ada sentuh pula, apabila kita ni ada harta, sesekali Allah nak tarbiyah kita, dia hilangkan harta kita sikit. Sama ada dicuri, ataupun kita tertinggal, ataupun kita terlupa. Kadang-kadang tu hilang. Bila hilang tu kita tak boleh nak gelabah sangat. Sebab itu cara Allah nak tarbiyah kita, supaya harta keduniaan ni tidak bertempat di hati. Ada di tangan tak apa, kita kaya tak apa, tapi jangan kekayaan tu merasuk kita, ada di hati. Sebab tu kadang-kadang Tuhan dia tarik, dia bagi hilang, dia bagi rosak, kan? Benda yang kecil-kecil lah, bagi hilang. Kita sidai baju di ampayan, hilang selai. Jadi kita tak boleh nak marah sangat, kan, nak tension sangat. Itu cara Tuhan nak tarbiyah kita, supaya benda keduniaan ni tak ada di hati. Bila ada di hati tu yang kita sangat terasa. Kadang hilang tu benda sikit je, tapi terasa sangat sebab ada di hati. Kita kalau boleh tak mau ada di hati. Kadang-kadang bukan orang kaya saja, orang miskin pun dia ada di hati. Dia dah lah miskin, tapi di hati dia cukup kuat keduniaan. Dan kadang-kadang ada orang kaya jutawan, tapi di hati dia tak ada. Di tangan dia memang ada, dia orang kaya, tapi dia zuhud. Semuanya itu tarbiyah Allah, supaya kita ni biasa, agar harta-harta keduniaan ni tak ada di hati. Bila kita nak mati nanti agak mudah lah. Sebab kematian itu kita bagi tahu sebenarnya dia menarik keduniaan. Kita nak mati, kita kena meninggalkan dunia. Jadi kalau kita awal-awal dah meninggalkan dunia, dia mudah nak mati. Sebab nak ditarik tu selain daripada nyawa, nak ditarik keduniaan. Orang yang di hati dia kuat keduniaan, dia nak mati susah, sebab dia duk bertahan. Malaikat dia nak tarik dah keduniaan ni, dia duk bertahan. Tu yang susah. Jadi tarbiyah Tuhan. Dengan zakat pun sama juga. Kita cerita panjang dulu kan tentang zakat tu. Tentang orang-orang mahram-mahram nak keluar zakat. Ada yang susah sangat, dia rasa berat, terus tak keluar. Ada yang keluar sebahagian. Ada yang keluar tapi dengan rasa macam tak berapa nak rela. Ada yang keluar atas dasar tanggungjawab. Ada yang keluar atas dasar memang cinta akan Allah. Jadi ada mahram-mahram dia. Zakat pun sama. Bila kita ada harta-harta cukup jumlah tertentu, nak kena keluar zakat. Padahal duit kita, usaha kita punya susah payah kita, tiba-tiba nak bagi kat orang. Nak bagi pula kepada orang, mungkin orang miskin yang jenis malas kerja kan. Patut harta aku lah ni. Tu Tuhan nak tarbiyah kita supaya harta ni jangan biasa ada di hati. Jadi dia ambil sikit. Memang biasa kita tengok, kita terperasan lah hati orang, kita tak tahu. Kita terperasan daripada gerak-geri orang ni, kita tahu di hati dia tu kuat, dia punya keduniaan. Sama ada dia orang miskin ataupun dia orang kaya. Ada satu contoh, cerita tempat lain contoh. Tepi jalan besar ada rumah. Sebelah kanan ni berdereklah rumah, sampai ke belakang 4-5 biji. Sebelah kiri pun 4-5 biji ke belakang. Jadi mereka ni pakat nak buat jalan tar masuk ke tengah-tengah. Faham kan keadaan dia? Jalan besar, lepas tu rumah direct. Tak ada jalan masuk. Rumah kampung. Jadi pakat nak buat jalan. Nak buat jalan tar sampai ke belakang. Jadi 10 rumah ni adalah jalan tar. Senanglah nak keluar masuk. Jadi bila pakat masing-masing nak guna tanah siapa? Pakat kita ambil tengah lah perenggan. Ambil tengah lah. Tanah kamu sikit, tanah belah kanan sikit, tanah belah kiri sikit. Jadi dapatlah jalan sampai ke belakang 10 biji rumah ni. Tapi ada hamba Allah yang rumah dia tengah-tengah, dia tak setuju. Dia kata nak buat jalan buat, jangan guna tanah saya langsung. Patutnya apa salahnya, kongsilah seorang sikit tengah-tengah tu. Tak mau. Jadi jalan tu terpaksa belok pula. Yang orang sini pula tak apalah, guna tanah saya banyak sikit tak apa, untuk kegunaan semua. Jadi jalan tu patutnya straight, dah terpaksa belok pula. Rumah dia tak bagi.
Bagi dia dari segi hukum agama pun memang tak salah dia tak bagi. Dari segi fiqahnya. Sebab hak dia. Dia tak mau bagi. Tak apalah. Tapi itu maksud dia di hati dia ada lah. Kan? Tanah dia yang sikit tu orang nak ambil seorang sebelah pun sikit je nak buat jalan. Jalan tak. Tapi ada di hati dia. Kalau tak ada di hati memang dia mudah-mudah bagilah sebab orang lain semua bakat bagi. Dia tak setuju. Tapi bila jalan dah siap, dia nak repair rumah. Lori masuk. Dia pakai pula jalan tu. Jalannya orang buat tadi. Kalau kita rasa malu sungguh lah. Dulu aku tak bagi kan tanah aku. Dengan lori batu pecah jalan. Dah masuk satu lori pecah jalan. Orang tak usah masuk dah lah. Letaklah tepi jalan. Lepas tu angkut lah masuk. Tak masuk juga. Habis pecah jalan. Itu dia kedekut sangat. Sekarang bila nak repair rumah, nak masuk lori tanah, lori batu semua, dia guna jalan nak orang buat tu. Patut tak guna lah kan. Ni contoh. Contoh ada di hati. Satu kes lagi, masjid. Masjid di kampung dulu-dulu ni dia tak ada pagar. Jadi di tepi-tepi masjid ada tanah orang. Tanah lot je pun, bukan tanah besar, tanah satu-satu lot. Hamba Allah ni di tepi tanah masjid tu, tanah dia tanam sawit. Okey. Jadi bila orang nak pergi ke masjid, biasa orang lintas tanah dia. Dia tak rugi apa pun. Sikit pun tak rugi. Orang lintas kan. Dia tak suka orang lintas. Jadi dia letak dia punya pelepah tu semua menutup. Orang menutup kan. Jadi orang tua-tua faham lah. Dia tak bagi lintas ni tanah dia ni. Semua pakat lalu kot jalan. Jauh lah sikit. Padahal kalau bagi orang melintas, pahala pun dapat kan. Dia tak rugi apa. Tapi sebab harta tu berbekas sangat di hati dia. Orang muda, orang tua-tua tak lalu lah. Dah faham dah isyarat macam tu kan. Pelepah semua susun kot sini. Nak lalu kot mana. Tapi budak-budak, dia tetap lalu. Dia tak puas hati juga. Dia pacak pula batu. Bubur dawai. Tanah dia tepi masjid. Maksud dia, harta dia tu ada di hati dia. Padahal kalau bagi laluan tu, berapa banyak pahala boleh dapat kan. Ada pula contoh lagi, orang kaya, tanah dia banyak tempat lah. Tapi disebabkan keduniaan ni ada di hati dia, di mana-mana tanah dia, semua dia tanam pokok sampai betul-betul ke perenggan. Sampai ke sempadan tu. Tanah di rumah dia sendiri macam tu, di kebun pun macam tu. Kalau tanam sawit tu betul-betul tepi. Sebab dia kata itu hak dia. Dia tak kira haknya dia punya daun masuk kawasan orang ke jalan ke, dia tak kira. Itu hak dia. Kalau tepi tu jalan, dia bubuh zinc. Jadi sempit jalan. Sebab kita hak dia. Padahal tanamlah tengah sikit kan. Sebab ada kawasan perenggan tu. Orang nak lalu apa kan. Sebab ada di hati tu. Sama juga orang bayar zakat. Dia orang berharta. Cukup waktu nak bagi zakat. Dia pilih-pilih orang. Dia pilih orang yang dia boleh pakat. Ini seorang-seorang satu bahagian ni katalah 1,000. Ni aku nak kena keluar zakat. Fakir miskin. Satu-satu bahagian 1,000. Nak pakat ni. Aku bagi dekat kamu 1,000 ni. Tapi lepas tu kamu hadiahkan balik dekat aku 500. Okey tak? Dari segi fiqah dia nampak dulu ya. Tapi dah pakat siap-siap lah. Patutnya bagi 1,000 orang tu punya lah. Aku nak bagi 1,000. Tapi lepas tu nak harap jasa baik kamu lah ni. 500 hadiah balik. Kamu hadiah kat aku. Jadi ni zakat saya untuk waktu sekian-sekian RM1,000. Ya, sekarang orang miskin tu pula, saya pula ni ambil 500 ni saya hadiah pula pada Tuhan. Dia nak jimat. Setuju tak? Kalau tak setuju aku cari orang lain lah. Orang tak percaya orang lain kan. Mau tak mau orang ni dapat juga 500. Tak apa, pakat. Maksud dia, harta tu ada di hati dia. Padahal kalau zakat ni maksud dia hak orang lah. Bukan hak kita lah. Tapi dia nak juga harta tu ada di hati. Jadi yang ada di hati ni yang bahaya. Keduniaan ni. Tu yang kadang-kadang Allah tarbiyah kita. Barang kita ada hilang. Ada rosak. Ada kita terlupa. Dia nak tarbiyah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian.
Tengok nota kita. Kitab fakir. Sungguh pun kita belajar kitab fakir bukan nak suruh fakir. Ni tuan-tuan fahamlah, yang mana datang selama hari ini tahu. Imam Ghazali dia tekankan bab fakir ni, tapi bukan nak suruh fakir. Bukan kata tak boleh kaya. Kita bagi banyak contoh. Orang-orang sejak zaman Nabi Muhammad yang kaya, yang billionaire pun ada. Apa yang disebutkan Ibnu Atta, bahawa kaya itu sifat al-haq. Jadi Tuhan ni dia ada banyak sifat-sifat dia. Bijaksana, melihat, kuat. Jadi salah satu tu kaya. Jadi salah satu sifat Allah ni kaya. Lalu dengan sebab itu maka menjadi lebih utama hal itu adalah benar. Jadi bagi Ibnu Atta, kita ni eloklah kaya. Kenapa elok kaya? Sebab menghampiri sifat Tuhan. Memang kita disuruh menghampiri sifat Tuhan. Contohnya Tuhan Maha Baik. Jadi kita kena usaha jadi orang baik supaya dekat. Tu yang nak jadi orang mukharrabin kan, kena dekat dengan Allah. Allah Maha berilmu. Kita kena usaha tambah ilmu. Supaya kita makin dekat. Allah Maha pemurah. Kita kena usaha jadikan diri kita ni pemurah. Supaya dekat dengan Allah. Samalah juga dengan kaya. Jadi Ibnu Atta ni seorang ulama zaman dulu, dia kata kita kena kaya. Bagi dia elok kaya lagi berbanding fakir. Kalau bagi kebanyakan ulama tasawuf, fakir dia ada kelebihan. Antara kelebihan utama dia, masuk syurga jauh lebih awal daripada orang kaya. Jadi kata Imam Ghazali memang betul. Kaya itu sifat al-haq, sifat Tuhan. Dan kalau kita kaya, kita mendekati Tuhan. Tetapi kaya yang macam mana? Kaya yang apabila hamba itu kaya dengan ada atau tidak adanya harta. Dia ada harta ke, tak ada harta ke, dia tu kaya, hati dia kaya. Pemurah lah. Dia ni macam kita bagi contoh dulu Sayyidatina Aisyah. Orang bagi apa? Dia dengan mudah dia keluarkan. Dia dapat banyak mana dia keluar. Dia hadiah, dia sedekah, dia bantu, dia bagi sumbangan. Padahal dia bukan orang kaya, tapi hati dia kaya. Dulu kita ada tengok satu hadis Bukhari dan Muslim. Sebenarnya yang kaya tu bukanlah dengan kayanya harta, tetapi dengan kayanya hati. Jadi kalau dimaksudkan itu kaya hati, memang betul. Kita ni kena, hati kita ni kena kaya, supaya dekat dengan Allah. Apabila ia kaya dengan adanya harta dan berhajat kepada kekalnya harta itu, maka tiadalah menyerupai kayanya itu dengan kayanya Allah Ta'ala. Jadi Allah, dia kaya bukan kerana dia ada benda. Sebelum dia ciptakan semua makhluk ni, dia dah kaya dah. Dah maha kaya. Dia kaya dengan zat dia. Kalau dia tak ciptakan makhluk ni langsung pun, dia maha kaya dah. Jadi Allah kaya ni tanpa perlu kepada harta, kepada benda-benda tak perlu pun. Sedangkan kita ni, kita nak kata orang tu kaya lah. Dia ada benda. Ada duit, ada tanah ladang, ada saham-saham. Kita pandang dia kaya. Jadi kaya kita ni kaya dengan ada harta. Berbeza dengan kayanya Allah. Jadi kalau nak dekat dengan Allah tu, dia kena kaya hati. Bukan dengan kayanya harta. Ni kenapa kumpul harta banyak-banyak ni? Nak sama dengan Allah. Allah dia ada kerajaan yang sangat luas. Jadi aku nak kumpul harta sebanyak-banyaknya supaya mukharrabin dengan Allah, dekat dengan Allah. Dia bukan yang tu. Bukan kaya dengan harta. Kekayaan Allah sempurna. Sebelum dia ciptakan makhluk, dah sempurna dah kekayaan dia. Jadi kita ni kaya dengan sebab ada harta. Dan kalau harta kita tu hilang, terlepas daripada kita, kita tak senang duduk. Jadi tak kenal. Macam Allah tadi, kalau seluruh alam makhluk ni tak ada pun, dia tetap kaya macam tu juga. 100% kekayaan dia. Dia tetap senang duduk. Kalau kita sekaya mana pun, bila hilang kerajaan kita, dia jadi macam tak senang duduk. Jadi tak sama.
Kita cuma nak mendekati, nak kata sama tak sama. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, sesungguhnya kaya itu ialah kaya jiwa. Dan apa yang disebutkan tentang penolakan atas Ibnu Atha, bahawa Allah tidaklah kaya dengan sifat-sifat dan sebab-sebab itu. Benar tentang tercelanya orang kaya yang menghendaki kekalnya harta. Sungguh pun orang tu kaya, seandainya harta dia macam zakat tadilah, kita bagi contoh dulu kan. Kekayaan 80 juta, tiba-tiba kira-kira zakat kena keluar 2 juta. Dia dengan senang hati, okey 2 juta keluar. Dia senang hati keluar. Maksud dia tak berbekas di hati dia. Yang tu bagus. Kalau bawah sikit, kira 2 juta kena keluar zakat. Tak apalah, ini dah hukum Allah, keluarlah. Dia keluar juga, tapi atas dasar tanggungjawab, dia bawah sikit. Jenis yang ketiga, kira 2 juta kena keluar. Betul 2 juta, kira sekali lagi, kira 2 juta. Macam berat nak keluar ni. Tapi kalau tak keluar, berdosa pula. Keluarlah. Dia keluar juga, tapi mahram dia bawah lagi. Berbanding dengan atas tadi, senang je dia keluar. Yang kaya je macam tu yang nak. Yang jenis kedua tadi tu atas tanggungjawab. Jenis ketiga ni atas takut berdosa. Jenis bawah lagi kita bincang itu, kena keluar 2 juta. Berat keluar 1 juta sudahlah. Dia keluar juga tapi separuh. Bawah lagi, kira-kira 2 juta. Ui, banyak 2 juta. Tak jadi keluar. Tak jadi keluar. Bawah lagi. Dia ada makam-makam dia. Dan apa yang disebutkan bahawa sifat-sifat al-haq itu tidak layak dengan hamba itu benar. Sedangkan ilmu itu sebahagian daripada sifat Allah. Dan ilmu itu sesuatu yang lebih utama bagi hamba. Allah ni maha mengetahui. Kalaulah kita ni jadi orang yang banyak pengetahuan, bagus. Sebab sifat kita tu mendekati sifat Allah. Tapi nak sama memang tak akan sama. Ilmu kita sikit, tapi dia mendekati. Siapa yang ilmu dia banyak, dia mukharrabin. Macam Nabi Muhammad, ilmu dia sangat banyak. Dia paling mukharrabin. Sebab ilmu dia banyak. Ilmu yang zahir, ilmu yang batin paling banyak. Dia yang paling mukharrabin. Bahkan kesudahan hamba itu adalah berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali. Rupa-rupanya ada akhlak Allah Ta'ala. Kita cerita itu masa kita kecil-kecil, kita baru nak memayis, kita berakhlak dengan akhlak kita sendirilah. Kita rasa apa kita buat tu baik. Jadi kita nak contoh akhlak kita. Lepas tu mak bapak kita bagi tahu, anak orang tu baik, pak cik ni baik, orang tu baik. Kita mula nak mencontohi orang-orang baik sekeliling kita. Bila kita dah nak akhir balik, kita berubah lagi. Kita mula nak contohi orang-orang yang kita sendiri fikir baik. Sebelum ni yang mak bapak kita bagi tahu dia tu baik, kita nak contohi dia. Sekarang kita dah ada akal sikit, kita mula fikir sendiri. Orang ni baik, orang ni kurang baik, orang ni tak baik. Aku nak contohi orang ni. Bila kita dah akhir balik, kita mula nak mencontohi orang-orang agama. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah tu, imam, yang mana yang dekat-dekat dengan kita. Akhlak kita nak menuju kepada akhlak yang tu dah. Bukan yang akhlak yang 7 tahun tadi, yang nak ikut orang keliling, tak dah. Kita mula memandang, ni kalau ustaz-ustazah ni baik, cikgu-cikgu baik, ketua kampung baik. Kita mula nak nampak orang-orang macam ni. Kemudian bila kita dah bergaul banyak, dah dewasa 20 tahun lebih, lebih kurang, kita mula nak mencontohi tokoh-tokoh. Kita mula memandang ulama'-ulama' dah. Sebelum ni nampak ustaz-ustaz di kampung, mula nak contoh ulama'-ulama'. Kita mula kenal Hasan al-Banna, macam mana akhlak dia, kita mula nak contohi dia. Kita mula kenal Lion of the Desert, Umar Mukhtar, macam mana akhlak dia. Kita mula nak mengenal Hamzah Fansuri, mula nak mengenal tokoh-tokoh lain. Nak ikut akhlak tokoh, akhlak ulama' dah. Bila kita sambung dengan pelajaran tasawuf, sama ada kita sedar atau tak sedar, pelajaran tasawuf ni dia nak mengasuh akhlak kita jadi akhlak wali-wali. Walaupun kita bukan wali, kita nak menuju kepada akhlak awliya lah. Nak menuju ke situ.
Dan kalau direzekikan Allah sampai satu peringkat, kita sendiri satu hari nanti kita mula nak naik lagi, nak pergi kepada akhlak Nabi-Nabi. Kita mula nampak, oh Nabi ni dia lebih tinggi daripada wali. Kita makin nak menuju ke akhlak itu. Sampai satu peringkat lagi, kita dah berumur dah tua dah. Kita pun mula kita semakin nampak, oh antara Nabi-Nabi ni Nabi Muhammad yang paling hebat. Kita semakin nak mencontohi akhlak dia pula, walaupun kita bukan Nabi. Sampai satu peringkat nanti, kita belajar ilmu tasawuf lagi dalam, kita mula nampak, oh akhlak Nabi tu pun bawah lagi daripada akhlak Allah. Allah maha baik, Nabi sangat baik. Sangat baik Nabi, dia tak boleh sampai maha baik. Kita mula nak mencontohi akhlaknya Allah. Jadi penghujung perjalanan kita nak mencontohi akhlaknya Allah. Tapi sangat jauh. Sangat jauh. Jangan kita mula-mula belajar nak contohi akhlaknya Allah lah. Kita tak faham pun akhlaknya Allah ni macam mana. Kita ikut tokoh keliling kita dulu. Sendirinya nanti dia akan naik. Kita tak perlu kejar pun. Sendiri dia. Dengan syarat kita mujahadah. Dengan pelajaran kita ni kita amalkan, kita hayati, kita lalui, kita mujahadah. Mujahadah ni dia ada kesungguhan. Bukan ikut-ikut saja kesungguhan. Sendirinya dia akan pergi. Jadi kesudahan hamba ni maksud hujung sekali berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, aku mendengar sebahagian syekh berkata, sesungguhnya orang yang menempuh jalan yang salik ni, menempuh tarik ni, orang yang menempuh jalan kepada Allah Ta'ala, sebelum dia menjalani seluruh jalan itu, jadilah nama-nama 99 itu, Asma'ul Husna tu, sifat-sifat baginya. Yang 99 nama tu dalam tu ada akhlak Allah tu. Semua tu kita nak mencontohi. Artinya ada baginya keuntungan daripada setiap satu sifat itu. Contohnya lah, kita ni datang daripada Allah. Kita sebut selalu kan, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Daripada Tuhan kita datang, kepada Allah, kepada Tuhan kita kembali. Bila kita tak lalui pelajaran tasawuf, kita duduk pandang kita diciptakan oleh Allah, dan kemudian nyawa kita diambil balik oleh Allah, kita pun mati. Dia setakat itu, betul. Bila kita belajar pelajaran tasawuf, dalam lagi. Kita ni datang daripada yang maha pemurah. Asal kita dihantar ke dunia ni, kita pun jadi jahat semua. Kita nak patah balik kepada yang maha pemurah. Nak patah balik kepada yang maha pemurah, kita kena jadi orang pemurah. Setakat mana kita pergi jadi orang pemurah tadi? Kita usahalah sehebat mana pun, tak akan sama dengan Nabi-Nabi, tak akan sama dengan Nabi Muhammad, dan tak akan sampai maha pemurah. Kalau kita berangan, aku nak usaha ni sampai jadi maha pemurah lah, itu mustahil, tak akan sampai. Tapi sedekat mana kita dengan pemurahnya Allah tadi, makam kita tu. Di akhirat esok, kita ditempatkan berdasarkan makam tu lah. Sama dalam neraka ke, dalam syurga ke, pemurah kita tu setara mana, sedekat mana dengan Allah. Ada orang dia usaha, katalah sedekat itu saja. Pemurah dia dengan pemurahnya Allah sedekat tu saja. Ada orang lebih lagi. Dan di akhirat esok, situlah tempat kita. Apa yang kita usaha di dunia, akhirat esok yang tu lah. Tapi bukan pemurah tu saja, yang lain pun sekali. Kita datang daripada yang maha penyayang. Bila kita nak kembali kepada yang maha penyayang, kita kena ada sifat penyayang. Sekuat mana sifat penyayang kita tu, tak akan sampai sekuat sifat penyayang Nabi. Tapi kita kena usaha. Siapa yang sifat penyayang dia kuat, dia qarib dengan Allah, dekat, muqarrabin. Kita datang daripada yang maha mulia, dan kita nak kembali kepada yang maha mulia. Kita kena mulia. Mulia tu mulia yang mana tu? Mulia hati. Pemurah tadi, pemurah yang mana? Pemurah hati. Penyayang tadi, penyayang yang mana? Penyayang hati. Semua berkait hati. Itu yang kata pelajaran tasawuf, pelajaran hati. Kita datang daripada yang maha pemurah, nak patah balik kepada yang maha pemurah, kita kena pemurah, kena kuat pemurah tu. Kita datang daripada yang maha baik,
Nak patah balik kepada yang maha baik, kita kena baik. Sekuat mana baik kita, di situlah tempat kita di akhirat esok. Ada orang pada waktu dia kembali kepada Allah nanti, dia jauh. Sebab pemurah dia sikit, baik dia sikit, jahat banyak, dia jauh. Ada orang bila dia kembali kepada Allah nanti, dia dekat. Jauh dan dekat ni diterjemahkan di akhirat nanti dalam syurga neraka. Syurga neraka ni tingkat-tingkat. Rupa macam mana kita tak tahu. Saya tunjuk tangan ni sekadar nak memahamkan. Syurga, neraka yang utamanya ada 7 atau 8 tingkat lah. Tapi pelusuk-pelusuk dia banyak dalam tu, kita tak tahu sebanyak mana. Siapa yang sifat pemurah dia teruk, dia duduk kat neraka bawah. Siapa yang sifat pemurah dia tu ada juga, mungkin neraka atas sikit. Siapa sifat pemurah dia banyak, syurga bawah. Siapa sifat pemurah dia sangat banyak, syurga atas. Yang syurga atas ni yang nak kembali kepada Allah tu. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Tapi bukan maksud zat Allah di atas dah, sifat dia tu. Jadi diterjemahkan dalam kedudukan neraka syurga. Yang itulah makam kita. Jadi pada hari akhirat nanti, ada orang dia jauh daripada Allah. Jauh tu maksud dia neraka. Nun ke bawah. Ada orang dia sangat kharib, sangat mukharrabin, dekat syurga tertinggi atas. Jadi kembalinya kita nanti di akhirat diterjemahkan, dipaparkan, ditunjukkan sebagai kedudukan kita, sama ada di neraka ataupun di syurga. Mukharrabin ni maksud dia dekat. Siapa yang sifat-sifat dia dekat dengan sifat-sifat Allah tadi, dengan baiknya, dengan pemurahnya, dengan pengampunnya, dia esok mukharrabin lah. Siapa yang pemurah dia kurang, pengampun dia kurang, baik dia kurang, mulia dia kurang, hati mulia dia kurang, dia jauh. Dia tak mukharrabin lah dengan Tuhan. Kebanyakan orang dia nak usahakan amal. Yang makam-makam hati dalam tasawuf ni, dia kurang bagi tumpuan. Bagus, usahakan amal memang sangat bagus. Dia kumpul amal kan, buat kebajikan, buat solat sunat, tolong orang, buat kerja amal macam-macam lah. Tapi yang lebih dipandang nanti bukan amal-amal yang banyak, kita punya makam hati. Makam hati tadi tu, kita tengok contoh Nabi Isa. Dia salah seorang yang sangat mukharrabin, sangat dekat dengan Allah. Macam mana dia boleh dekat, sedangkan dia berdakwah dalam lebih kurang 3 tahun. Ada orang kata umur dia 30, dilantik jadi Rasul, 33 diangkat. Tapi dia sangat mukharrabin dengan Tuhan. Sedangkan ramai lagi Nabi-Nabi yang usia ratus-ratus tahun, dengan berperangnya, dengan macam-macam masalah dakwahnya, dengan ibadahnya. Nabi Isa yang diangkat mukharrabin dengan Tuhan. Kenapa? Kerana makam hati dia tu. Nabi Isa ni dengan pemurah dia, pemaaf dia, baik hati dia, makam hati dia. Dari segi amal kalahlah dia, tak banyak kan. Nampak macam tak banyak. Tapi dari segi makam hati, tu yang kita belajar dalam kitab Mishkat Al-Anwar dulu, tentang 70,000 hijab. Di dunia ni kita duduk hijab yang mana, akhirat esok situ lah. Hijab-hijab tu dia berkait dengan makam hati. Makam hati ni jiwa lah, berkait dengan jiwa, dengan roh. Tapi tak boleh juga kita nak tumpu makam hati saja, amal tak mau buat. Yang tu satu kesalahan besar. Amal tetap kena buat, tapi makam hati ni bagi tumpuan lebih. Sebab tu kadang-kadang orang sikit amal, akhirat esok dia syurga lebih tinggi pada kita. Sebab makam hati dia tu di mana. Jadi jumlah 70,000 tu, kata sebahagian ulama nak menunjukkan banyak. Sebanyak mana kedudukan tak tahulah. 70,000 tu lah nanti dipecah-pecahkan, dia jadi neraka, syurga. Tingkat-tingkat neraka, tingkat-tingkat syurga. Yang 70,000 hijab nak menunjukkan banyak. Ada lagi hadis-hadis yang lain, 70,000 orang yang tak ada hisab. Banyak pasal 70,000.
Jadi sebahagian ulama kata 70,000 tu bukan jumlah dia, tapi nak tunjukkan banyak. Macam dulu keluar majalah kartun. Mula-mula keluar majalah Ujang. Dalam majalah tu bila nak tunjuk banyak, dia kata 8 juta. Apa-apa pun 8 juta. Lawak-lawak dalam tu 8 juta. Bukan betul-betul 8 juta, tapi nak menunjukkan banyak. Dah terbiasa dia sebut 8 juta. Kalau kita di alam Melayu ni biasa kita sebut 1000 lah, 1001. Oi, tempat tu 1001 benda dah. Nak menunjukkan banyak, bukan jumlah dia 1001. Nak menunjukkan sangat banyak. Jadi tingkat-tingkat dalam syurga neraka ni banyak mana kita tak tahulah yang sebenarnya. Tingkat utama dia kita tahulah. Ada berapa syurga, berapa neraka kan. Tuan-tuan tengok muka surat akhir tu. Di sana ada sebahagian daripada nama-nama Allah. Maksud-maksud dia terus. Yang kita sebut Asmaul Husna. Yang ini semua inilah maksud ilah. Kita sebut la ilaha illallah berkait rapat dengan zikir harian Tariqat Al-Ghazaliyah hari Sabtu kan, 1000 kali la ilaha illallah. Kalau kita sebut saja pun pahala dah. Kita tak faham apa-apa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pahala dah. Kalau kita sebut dengan kita berfaham tidak ada Tuhan selain Allah, bagus dah, pahala dah. Bila kita belajar tasawuf, ada lagi. Ada lagi nak mengkualitikan dia tu. Kita sebut aku bersaksi. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Adakah kita benar-benar saksi? Ataupun kita saksi sebut saja? Saksi sebut saja pun Allah terima. Allah terima, bukan kata tak terima. Tak boleh kita kata pada orang tak belajar, ni kamu sebut 2 kalimah syahadah ni tak terpakai langsung ni. Kamu ni kafir lagi. Sebab kamu tak faham ni, tak sampai hakikat. Tak betul. Tak boleh kata macam tu. Sebab Nabi Muhammad dia suruh kita terima di dunia, akhirat Allah tentukan pakai tak pakai. Sebab dalam peperangan musuh kita dia letak pedang, dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku masuk Islam. Hati dia kita tak tahu, tak boleh bunuh. Boleh nak tangkap boleh lah, nak siasat semua, bunuh tak boleh, kena terima. Jadi maksud aku bersaksi ni, bila kita belajar ilmu hakikat dulu, kita nampak semua ini. Bila kita sebut la ilaha illallah, tidak ada yang pemurah selainnya Allah. Betul kan? Yang kita terfikir nak bagi derma ni, siapa yang bagi fikiran? Allah bagi fikiran. Allah yang menderma sebenarnya. Yang orang tu dia buat kenuri, siapa bagi dia buat kenuri tu? Allah yang bagi fikiran, bagi tenaga, bagi duit, dia buat kenuri. Jadi yang pemurah siapa dia? Allah yang pemurah. Pusing kok mana pun, yang pemurah satu je. Dari segi hakikatnya, dari segi syariat, ramailah pemurah. Kita tengok sultan pemurah, tu imam pemurah, kawan kita pemurah, selalu belanja kita. Tapi dari segi hakikatnya, satu saja yang ada kuasa pemurah, Allah. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, tidak ada yang pemurah selain Allah. Tidak ada yang penyayang selain Allah. Tidak ada yang memerintah selain Allah. Tidak ada raja selain Allah. Tidak ada yang suci selain Allah. Tidak ada yang sejahtera selain Allah. Tidak ada yang mengamankan selain Allah. Ini kita pandang hakikat ni, baru bersaksi. Kita dah bersaksi dah semuanya Allah ni, baru betul bersaksi. Tidak ada yang menjaga, yang memelihara selain Allah. Kita duk jaga anak kita kan, kita akan jaga tu. Tenaga kita, fikiran kita, semuanya Allah punya gerak kerja. Allah yang jaga kita tempat laluan. Jadi dalam dunia ni, dari segi hakikatnya, tak ada siapa-siapa dah yang jaga. Allah saja yang jaga. Tidak ada yang mulia selain Allah. Dia saja satu yang mulia. Tidak ada yang gagah perkasa selain Allah. Tidak ada yang megah selain Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang merancang selain Allah. Tidak ada yang mereka bentuk, merupa bentuk, imam bentuk selain Allah. Tidak ada yang pengampun, pemaaf selain Allah. Tidak ada yang memaksa selain Allah. Tidak ada yang memberi, yang menganugerahkan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang membuka selain Allah.
Tidak ada yang tahu selain Allah. Kita tak belajar hakikat, kita duk rasa kita lah tahu. Ni aku yang tahu ni, 2 campur 2, 4. Akulah tahu ni. Padahal fikiran kita tu Allah punya. Kita tak tahu pun. Kan? Allah punya kerja, Allah yang tahu. Jadi ada satu saja yang tahu. Sebab tu dia mula dengan nafi dulu. La ilah. La dulu nafikan semua. Tak ada dah kecuali Allah saja. Dia nafi dulu. Patutnya tak payah nafi dah kan. Sebenarnya Allah Maha mengetahui. Ni dah tidak ada yang mengetahui selain Allah. Tidak ada yang menarik selain Allah. Tidak ada yang melapangkan selain Allah. Tidak ada yang memuliakan selain Allah. Tidak ada yang menghinakan selain Allah. Tidak ada yang mendengar selain Allah. Semua pendengaran dalam alam ni, pendengaran malaikat ke, pendengaran kita ke, pendengaran haiwan ke, syaitan, iblis semua, semuanya pendengaran Allah. Allah saja yang ada kuasa mendengar. Selain dia tak ada siapa pun yang mampu mendengar. Tidak ada yang melihat selain Allah. Ni baru bersaksi kita sebut la ilaha illallah. Tidak ada yang melihat selain Allah. Itu baru bersaksi. Kita saksikan Allah saja. Tidak ada yang menghukum selain Allah. Tidak ada yang adil selain Allah. Tidak ada yang sabar selain Allah. Bukan kita sabar. Kesabaran kita ni Allah yang bagi. Tidak ada yang baik selain Allah. Bukan kita yang baik. Kebaikan kita ni anugerah Allah. Jangan kita perasan aku baik ni sebab aku anugerah Allah ni. Tidak ada yang pengampun selain Allah. Tidak ada pengganjar. Tukang bagi ganjaran kan. Pahala ke, nikmat ke, selain Allah. Tidak ada yang tinggi, yang besar selain Allah. Tidak ada yang mengkabulkan selain Allah. Tidak ada yang bijaksana selain Allah. Tidak ada yang mencinta selain Allah. Tidak ada yang menyaksikan selain Allah. Tidak ada yang benar. Tidak ada al-haq selain Allah. Tidak ada yang kuat selain Allah. Tidak ada yang terpuji selain Allah. Tidak ada yang hidup selain Allah. Dah mendengar pun Allah. Bergerak pun Allah. Yang memandang pun Allah. Kita tak ada kuasa. Jadi siapa yang hidup? Allah saja. Al-Hayy. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dia saja yang hidup. Kita ni tak ada hidup. Hidup kita ni hidup, orang kata macam pinjaman lah, sandaran. Hidup yang bergantung. Bergantung kepada Allah. Kalau Allah tak hidup kan tak hidup lah. Sedangkan Allah hidup dia tak bergantung dengan siapa-siapa. Hidup dia tu memang dia sendiri hidup. Itulah sebenar-benar hidup. Kita ni hidup pinjaman saja. Tidak ada yang menentukan selain Allah. Tidak ada yang zahir batin selain Allah. Tidak ada yang menyeksa selain Allah. Tidak ada yang kaya selain Allah. Tidak ada yang memberi mudarat selain Allah. Tidak ada yang memberi manfaat selain Allah. Tidak ada yang mencahayakan selain Allah. Tidak ada yang memberi petunjuk selain Allah. Tidak ada yang indah selain Allah. Tidak ada yang kekal selain Allah, dan seterusnya. Dia kalau zikir harian hari Sabtu tu, kalau kita nak lebih rasa, sebab pelajaran tasawuf ni dia pelajaran merasa. Dia pindahan maklumat tu kurang. Rasa tu yang lebih. Kena rasa, kena lalui, kena alami. Kalau pelajaran lain, pelajaran fiqh, pelajaran hadis, pelajaran faraid, pelajaran sirah, dia pindah maklumat. Tok guru pindah maklumat. Sebanyak mana anak murid ni faham, anak murid ni ingat, yang tu lah maklumat dah. Sebab dia pindah maklumat. Dari segi merasa lalu ni kurang. Tapi kalau ilmu tasawuf, dia pandai tu nak datang dengar rasa. Nampak hebat, masa sihat zikir semua hebat. Dia bagi rasa sakit. Bila sakit baru kita perasan, tak hebat mana aku ni. Tak hebat mana kata zikir ni boleh bertahan ni. Bila sakit banyak dah tertinggal. Fikir ditarik, zikir ditarik. Kata tak hebat rupanya. Dia nak terbiah lah tu sebenarnya. Nak terbiah tu. Dia pelajaran tasawuf ni pelajaran merasa. Dia bukan pelajaran pindah maklumat. Pindah maklumat tu semua asas. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia boleh cerita tasawuf, hakikat, makrifat semua. Tapi kita tengok keadaan dia pun dia tak boleh pakai dia ni. Cerita hebat. Tapi kita tengok luaran saja pun macam tak boleh pakai dah. Dalaman tak tahulah. Sebab dia bukan ilmu cerita, dia ilmu rasa. Jadi kalau kita nak merasa lebih lagi, masa zikir 1000 la ilaha illallah hari Sabtu tu ada Asmaul Husna, cantik.
dengan terjemahan sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hujung sekali dekat 1000 yang terakhir kita simpulkan barulah tidak ada ilah selain Allah. Masa tu kita tak sebut tidak ada Tuhan selain Allah. Sebab ilah tu dia lagi kuat. Ilah tu masuk semua sekali. 99 ni. Sementara kita nak faham ilah tu dia masuk satu-satu. Tidak ada yang pemurah selain Allah, tidak ada yang baik selain Allah, tidak ada yang mengetahui selain Allah. Last sekali tu baru kita faham tidak ada ilah selain Allah. La ilaha illallah. Kita bersaksi dah, asyhadu an la ilaha illallah. Oh sedap rasa. Kita dah bersaksi dah. Semuanya Allah. Macam mana kalimah yang kedua pula? Kalimah yang kedua tu dia nak mengajar ilmu hakikat lah tu sebenarnya. Kita nak faham Allah susah, benda tak nampak. Dia hantar wakil dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Aku bersaksi Muhammad ini wakil, utusan, pesuruh. Biasa kalau kita faham yang biasa, tak lalu ilmu tasawuf, bila sebut Rasul ni kita faham satu orang yang bawa cerita daripada Allah, bawa cerita mai kat kita. Dia tukang bawa cerita, sampai cerita. Yang tu Rasul. Tapi bila kita belajar tasawuf, dalam lagi. Rasul ni tadi dia bawa sifat-sifat Allah tadi semua. Sifat-sifat Allah dia bawa. Jadi bila Rasul tadi kita tengok pemurahnya Nabi Muhammad ni. Siapa yang pemurah sebenarnya? Allah yang pemurah. Tu yang kata wakil. Itu maksud Rasul. Nabi Muhammad ni adil. Siapa yang adil? Tuhan nak bagi kita faham tu. Sebenarnya dia yang adil. Dia hantar utusan dia dalam kalangan kita supaya kita lebih mudah faham. Adilnya Nabi Muhammad ni, siapa sebenarnya yang adil? Allah yang adil. Keadilan Nabi Muhammad ni, semua gerak Nabi Muhammad Allah punya gerak. Situ kita bersaksi Nabi Muhammad ni satu orang yang mulia. Siapa yang mulia sebenarnya dari segi hakikat? Allah yang mulia. Nabi Muhammad tu tak ada mulia dia. Dari segi syariatnya kita muliakanlah dia. Dari segi hakikat kemuliaan dia tu kemuliaan Allah. Tu bila kata asyhadu tu kita bersaksi dia sampai ke situ. Kita nampak semua tadi tu Allah saja. Barulah betul-betul mengesahkan Allah. Selalu kita faham mengesahkan ni, aku sembah Allah, aku tak sembah yang lain. Itu esa. Kita faham yang tu esa. Bila belajar tasawuf, ada dalam lagi. Nak sampai ke peringkat mengesahkan, nak sampai ke peringkat menafikan, tak ada dah. Tak ada dah Allah, kecuali Allah saja. Yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkuasa Allah, yang pemurah Allah, yang baik Allah. Aku ni tak ada apa langsung. Aku ni baik pun tak ada, pemurah pun tak ada, pandai pun tak ada. Semuanya baik Allah, pemurah Allah, pandai Allah, ilmu Allah. Aku tak ada apa langsung. Macam itulah. Sungguh pun Nabi Muhammad tu kita dah bersaksi dah. Rupanya Allah hantar Nabi Muhammad ni supaya nak bagi kita dekat lagi dengan dia. Bukan sekadar bawa cerita. Bawa cerita tu satu-satu bab. Supaya kita meneliti Nabi Muhammad ni, kita sampai kepada hakikat. Tu yang kata Nabi Muhammad datang ni, dia suri teladan terbaik. Dia nak menyempurnakan akhlak. Kita duk pandang akhlak ni lah supaya manusia jadi baik, jadi pemurah, jadi bersimpati. Nak sempurnakan akhlak tu yang kita datang daripada Allah tadi. Kita datang daripada yang maha mulia, kita nak patah balik kepada dia yang maha mulia. Akhlak tu masuk dalam tu. Lebih dalam lagi kan. Jadi orang penganut agama lama di India sana, biasa kita sebut agama Hindu, tapi dia agama-agama lama dululah. Mereka faham cerita ni, tapi ada salah tangkapan. Mereka tahu Krishna ni satu orang Nabi. Dia datang daripada Tuhan. Jadi mereka bersaksi Krishna ni memang utusan Tuhan. Baik Krishna ni baiknya Tuhan. Pemurah Krishna ni pemurah daripada Tuhan. Mulianya Krishna ni mulianya Tuhan. Tapi sudah silap. Mereka anggap Krishna itu sendiri adalah Tuhan. Dia silap di situ. Bila tanya mereka, Krishna ni utusan Tuhan memang betul, tapi Krishna itu Tuhan sendiri juga. Kalau kita nak Nabi Muhammad ni daripada Allah, adakah Nabi Muhammad tu Allah? Tak.
Memang dia daripada Allah, tapi Nabi Muhammad Allah. Tak sama. Yang agama lama India ni dia silap situ. Bila datang dia sebut Maharesi, nabi-nabi ataupun resi-resi ataupun avatar. Bila datang avatar ni, dia kata yang tu sendiri Tuhan. Kadang-kadang malaikat datang dalam rupa makhluk, haiwan. Kata ni, yang ni Tuhan. Yang ni utusan Tuhan, memang betul, tapi yang tu Tuhan itu sendiri. Sebab semua gerak dia semua Tuhan punya gerak. Dia faham hakikat juga. Tapi yang silap dia tu, dia memandang avatar tadi tu betul-betul Tuhan. Sebenarnya avatar tadi tetap makhluk. Maharesi, nabi-nabi tadi makhluk. Nabi Muhammad tadi makhluk. Dia tetap tak sama dengan Tuhan. Bahkan kalau Nabi Khidir, dia ni datang kepada penganut agama India lama, kan? Kalau Nabi Khidir ni datang, dah tentu mereka akan kata dia tu Tuhan, kan? Nabi Musa jumpa Nabi Khidir. Nabi Khidir buat tu semua kerja Tuhan lah. Benda yang akan datang dia tahu lah. Siap boleh bunuh orang tak bersalah lagi boleh bunuh, semua kerja Tuhan lah. Kalau bagi penganut agama Hindu, kalau mereka kenal Khidir, mereka akan kata Nabi Khidir ni avatar, ini Tuhan juga. Kalau bagi kita tak, Nabi Khidir tetap makhluk, walaupun dia melakukan kerja-kerja yang Tuhan suruh, kerja-kerja Tuhan dia buat, kan, dia tetap makhluk. Dia beza situ. Jadi agama mereka silap tu di situ. Mereka anggap utusan-utusan ni sama dengan Tuhan. Bagi kita sama dari segi hakikat saja. Dari segi syariatnya tak sama, kan? Nabi Muhammad dia punya kulit, daging, bulu roma semua tetap makhluk. Mana boleh sama dengan Allah? Tetap tak boleh sama. Jadi pelajaran kita tu tinggi juga tu. Tengok muka surat 2 balik. Adapun takabur, salah satu sifat Tuhan ni takabur. Takabur ni berasa besar lah. Takbur lah, kita sebut takbur. Itu tidak layak bagi hamba. Tuhan ni dia takbur, jadi aku kena takbur jugalah. Tak boleh lah. Takbur Tuhan tu kita kena faham kedudukan dia. Sesungguhnya takabur atas orang yang ia tidak berhak takbur atasnya, itu bukanlah daripada sifat-sifat Allah. Rasa sombong, rasa hebat, rasa takbur ni kan Tuhan punya, kita tak boleh ambil. Kita nak sombong, kan, itu yang Tuhan marah. Adapun takabur atas orang yang ia berhak takbur atas orang itu, ada takabur yang boleh, tapi bukan takbur. Dia berasa besar, dia faham nilai di sisi Allah mana lebih besar. Contoh, antara orang kafir dengan orang Islam, siapa lebih baik di sisi Tuhan? Tentu kita kata orang Islam lebih baik. Takabur yang tu tak apa. Sebab memang betul benda tu. Orang Islam lebih mulia daripada orang bukan Islam. Takabur yang tu tak apa. Lagi, orang berilmu, ulama-ulama berbanding dengan orang jahil. Ulama lebih besar daripada orang-orang jahil di sisi Allah. Yang tu boleh. Orang taat, orang yang baik berbanding orang suka buat maksiat. Orang yang baik-baik, yang soleh-soleh lebih besar daripada orang buat maksiat. Nampak macam takabur ni, mana boleh ni. Yang tu tak apa, memang betul. Kadang-kadang dimaksudkan dengan takabur itu kemegahan. Aku lebih baik pada orang tu. Kita rasa kita lebih baik pada orang tu, kan. Takabur yang tu tak boleh. Macam Allah, dia lebih baik daripada siapa-siapa pun. Memang hak milik dia, memang makhluk dia, kan. Layak dah. Yang kita nak takbur berasa hebat daripada orang lain, orang tu bukan hak milik kita. Diri kita sendiri pun bukan kita punya, Allah punya. Jadi tak boleh takbur. Menyakitkan orang, takbur dengan menyakitkan orang tak boleh. Dan tidaklah itu daripada sifat Allah.
Sifat Allah itu bahawa dia itu maha besar, akbar, takabur daripada setiap sesuatu. Jadi bila Allah kata dia maha besar, memang layak lah. Memang layak dengan dia tu. Ni kita nak kata kita lagi baik pada orang lain, tu tak layak. Tapi kalau kita nak cakap umum, orang Islam tentu lebih baik daripada orang bukan Islam. Yang tu boleh. Cakap umum. Kalau kita berasa kita lebih baik itu masalah. Bahkan dilarang. Sebab di belakang nanti Imam Ghazali dia sentuh tentang kesudahan. Kita duk rasa aku lebih baik pada orang bukan Islam ni. Kita cakap khusus. Cakap khusus kena hati-hati. Cakap umum tak apa. Orang Islam dah tentu lebih baik daripada orang bukan Islam. Tapi kalau cakap khusus, aku lebih baik daripada dia tu bukan Islam. Sebab kesudahan kita tak tahu. Boleh jadi kita mati tidak beriman, atau mati iman lemah. Yang dia tu nanti mati tiba-tiba beriman. Sebelum mati tu dia beriman, iman tinggi. Dia lebih baik daripada kita pula. Takabur yang tu tak boleh. Yang umum boleh. Ulama tentulah lebih besar daripada orang jahil. Tak boleh kita jadi ulama kita rasa aku tentu lebih baik pada orang lain ni. Khusus tu tak boleh. Yang umum tak apa. Jadi yang khusus memang kita sedia maklum, orang taat lebih besar daripada orang maksiat. Orang berilmu, ulama-ulama lebih besar daripada orang jahil. Manusia di sisi Allah lebih besar daripada haiwan, daripada benda-benda beku, batu, besi, bahan tanah-tanah, pokok-pokok semua. Jika manusia itu melihat dirinya dengan sifat tersebut, dengan penglihatan yang benar, yang tidak ada keraguan, nescaya adalah sifat takabur itu yang berhasil. Kalau tengok umum tadi tak apa. Yang layak dan keutamaan baginya, hanya ia tidak mempunyai jalan kepada mengetahuinya. Yang demikian itu terhenti di atas kesudahan, al-khatimah. Mati nanti macam mana. Dan insan itu tidak mengetahui akan al-khatimah. Kesudahan kita tak tahu macam mana. Sekarang ni nampak soleh, alim, rajin baca Quran semua, mati kita tak tahu. Masa sakit pun kita dah kurang banyak dah. Ni masa sebelum mati tu tak tahu Allah tarik banyak mana lagi kan. Dan bagaimanapun kesesuaiannya. Jadi saya ringkaskanlah sikit lagi ni. Tak larat. Tentang fakhir. Fakhir ni nak kena ulang. Ada orang berpandangan kalau fakhir, kalau zuhud ni rumah pun tak boleh. Sebahagian orang zaman dulu kan dia salah faham. Bila baca kitab Imam Ghazali, kitab tasawuf, kata orang kalau ahli sufi, kalau betul-betul zuhud, rumah dia kena buat daripada kayu-kayu kan. Rumah yang bersifat sementara, pondok lah kalau bahasa kita, pondok. Kalau dia buat lebih daripada itu, masuk dia cinta dunia lah. Kan? Jadi kita pula baca kitab-kitab tu, kita kata, aku nak kena ikut yang ni. Jadi kita sewa rumah pun tak mau, usaha beli rumah pun tak mau, buat rumah pun tak mau, beli tanah pun tak mau. Sebab apa? Ni ikut kitab. Aku nak jadi ahli sufi, jadi buat rumah pada buluh-buluh je lah. Macam pondok orang asli kan, kaum murud punya pondok tu, macam tu sajalah. Ni baru ahli sufi. Dia pandangan tu salah. Macam hari itulah Imam Ghazali kan, dia puji Sayyidatina Aisyah, orang yang sangat kaya hati. Tapi kita kena faham kedudukan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni, dia dapat duit sebanyak mana pun dia bawa keluar. Waktu tu juga dia sedekah habis. Sebab apa? Keadaan dia. Dia selepas Rasulullah wafat, Sayyidatina Aisyah ni memang layak dia berkeadaan begitu. Sebab dia tak ada tanggungan. Nak kata dia nak tanggung mak bapak, tak ada. Kan? Khalifah Abu Bakar bapak dia, boleh tanggung dia sendiri. Dia pula perempuan, tak perlu nak tanggung. Lelaki ni yang teruk nak kena tanggung. Kan? Sebab tu bahagian pusaka biasa lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Perempuan satu bahagian tu dia punya arah semua. Orang tak boleh kacau lah. Kod belas ihsan dia, kod dia nak bagi kan. Yang kita lelaki dua bahagian, nak kacau ramai. Mak, bapak, kalau ada abang kita pula tak sihat ke apa, kita pula tanggung. Anak saudara pula kita pula lagi. Adik-adik kita apa, kita pula lagi. Oi, kita saja. Dia untung orang perempuan lagi, walaupun satu bahagian saja. Jadi Sayyidatina Aisyah, dia tak perlu tanggung ibu bapa. Ibu bapa mentua pun tak. Kan Nabi Muhammad, suami dia kan tak ada ibu bapa kan. Kemudian dia nak
tanggung pasangan pun tak. Dia isteri. Nabi Muhammad dah wafat. Nak tanggung anak pun tak ada. Dia tidak beranak. Jadi memang layaklah. Dia dapat berapa dirham, berapa dinar pun dia hadiah. Sebab dia kaya, dia tak perlu. Kita banyak keperluan. Tak boleh terus-terus nak tiru yang tu. Kan? Sayyidatina Aisyah, dia tak ada kerjaya. Kan? Macam kita ada kerjaya, kita nak kena siapkan duit untuk pengangkutan. Sama ada kenderaan sendiri atau kenderaan awam. Kalau kita berniaga nak kena ada modal. Sayyidatina Aisyah, dia tak payah cari modal. Keperluan kerja, pakaian kita ke, uniform ke, kasut ke. Kemudian dengan road tax, dengan insurans kenderaan semua. Dengan rumah, dengan bil-bil. Dia banyak benda. Jadi tak boleh kita terus-terus nak jadi seorang yang kaya hati nak tiru Sayyidatina Aisyah. Dapat duit je keluar terus. Itu tanggungan kita semua tu. Kita nak tiru satu bahagian, nak berdosa banyak bahagian. Kan? Jadi kena perhati betul-betul. Cerita Imam Ghazali ni kena tengok. Bila dia buat satu contoh, kita kena tengok keadaan dia tu macam mana. Orang kata Uwais Al-Qarni tak ada rumah, tidur merata-rata, masjid lah, tepi-tepi jalan, tepi rumah orang, buat pondok sendiri. Betulkah begitu keadaannya? Sebab dia tak ada tanggungan. Kita ingat balik kisah dia masa dia ada tanggungan. Dia ni asal orang Yaman. Dia hidup sezaman dengan Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi. Sebab apa? Dia uruskan mak dia tua, sakit. Dia uruskan mak dia. Sebab tu dia tak dapat jumpa Nabi. Dia sampai ke Madinah tu, Nabi dah wafat. Jadi masa dia urus mak dia, dia ada tanggungan, dia ada rumah. Ada rumah. Ni kita nak tiru Uwais Al-Qarni, kata tak ada rumah apa semua, zuhud, baju selai itulah. Tak tukar dah. Masa tu dia tak ada tanggungan lah. Layaklah dia macam tu. Kita ada tanggungan belakang. Kalau tak ada tanggungan pun kita bercita-cita nak ada tanggungan. Bercita-cita nak berumah tangga, nak ada anak pinak, nak ada keluarga mentua semua. Jadi tak boleh terus nak tiru Uwais Al-Qarni. Kita tiru tak kena gaya. Uwais pun masa dia ada tanggungan, ada rumah dia. Bila dah mak dia meninggal semua, selesai tugas dia sebagai anak, baru dia pergi hidup sebagai sufi. Sepadan lah. Macam Sayyidatina Aisyah tadi, dia ada khadam-khadam dia. Ada budak-budak wanita, hamba-hamba dia, yang nak menguruskan dia. Kita siapa nak jadi khadam kita? Mau tak mau kena bayar gaji. Kan? Nak kena cari duit juga. Jadi kita nak mencontohi cerita-cerita dalam ni, kena kaji dulu. Kalau tidak kita tersilap faham. Tu yang sebahagian kaum Salafi Wahabi bila baca dia kata Imam Ghazali suruh semua orang miskin. Sebab mereka tengok zahir saja. Tak berguru pula tu. Bila kita berguru, baru guru kita terang. Oh, begini cerita dia. Kan? Begini cerita dia. Jadi rasanya ada lagi sikit. Ada sikit lagi. Kebetulan dah ada nota ni. Yang cerita kita datang daripada Allah, nak kembali kepada Allah. Nak jadi orang mukharrabin kan. Kita ambil satu contoh. Sini saya buat satu contoh lah. Pertandingan meniru P. Ramlee. Buat satu pertandingan, masuk. Pemenang dia kita nak tentukan macam mana? Siapa yang paling banyak sifat-sifat dia sama dengan P. Ramlee. Ini contoh nak menghampirkan kepada faham lah. Kita nak dekat dengan Allah esok ni, nak jadi mukharrabin. Siapa yang sifat-sifat dia tadi tu banyak dengan sifat-sifat Allah tu dekat. Jadi kalau kita nak contoh, nak pilih P. Ramlee tadi, mesti kita nak pilih orang yang paling mendekati P. Ramlee. Takkan orang yang tak sama langsung dengan P. Ramlee, okay, dia juara. Marah orang lain ni. Orang lain yang sama. Contoh, peserta yang pertama, Encik Nazrin. Dipersilakan buat persembahan. Encik Nazrin pun datang. Tengok rupa dengan jambui, dengan misai, dengan bentuk badan semua kan. 90% P. Ramlee. Ui, 90% juri bagi 90%. Baru satu. Okey, nyanyi. Nyanyi tak jadi. Keluar suara Sudin. Bila keluar suara Sudin 10%. Yang sifat-sifat tadi yang kita nak mukharrabin dengan Allah, dia bukan satu sifat saja. Aku nak jadi pemurah sajalah. Tapi dari sudut lain,
Sudut adil dia tak adil, dia tak boleh pergi. Dia kena sifat-sifat tu semua tu. Campur semua, ada kalkulator dia lah. Malaikat buat macam mana nanti, baru ditentukan makam kita di mana. Yang Encik Nazrin tadi, rupa 90%, suara 10%. Tak sama langsung. Dari segi gaya, ada 50%. Lepas menyanyi, biasa juri akan cuba sembang. Nak tengok cara dia kerling, cara dia cakap, cara dia senyum. Sama tak P. Ramlee? Separuh lah, 50%. Peserta kedua, dijemput peserta kedua, Haji Naim. Haji pun nak tiru juga P. Ramlee. Haji Naim tengok rupa tak berapa. Sebab P. Ramlee rambut renting, Haji Naim rambut pacak. Tengok dari segi rupa kurang 50%. 50%. Bila nyanyi, suara pun adalah sikit-sikit. Ada bahagian macam P. Ramlee, ada bahagian tak macam P. Ramlee. 50%. Bila time soal jawab, dari segi gaya, dia keluar gaya tompel. Tompel lah setiap lawak. Tak gaya P. Ramlee pun 10%. Dia tengok banyak benda, bukan satu sifat saja. Peserta ketiga, Haji sudah doktor. Doktor Azrul. Doktor datang. Doktor tengok rupa 70% P. Ramlee dah. Nyanyi, bila suruh nyanyi tu dia suruh betul-betul dekat macam P. Ramlee 90%. Gaya, cara kerling, cara jelin, cara senyum semua kan, macam P. Ramlee 80%. Jadi bila tengok-tengok semua, yang mendekati P. Ramlee tadi, sifat-sifat P. Ramlee, ternyata Dr. Azrul. Jadi pemenang tempat pertama Dr. Azrul. Tak boleh pilih macam tompel tadi tempat pertama. Tak kena. Jadi yang kita nak kembali kepada Allah, kedudukan kita dalam syurga nanti berdasarkan sifat-sifat semua tu. Kita ni dengan sifat-sifat Allah tu, dengan akhlaknya Allah tu, sedekat mana. Semua tu mungkin dia ambil purata ke macam mana, kita tak tahu lah. Tapi semua sifat tu, tak boleh kita ni satu orang yang pemurah tapi kita tak adil. Dia tak boleh jadi. Semua tu kena sama naik. Tu yang Imam Ghazali kata, akhir kita ni, kesudahan hamba ni adalah berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Tapi sangat jauh kita sekarang akhlak dengan orang keliling kita dulu. Kita tengok mana-mana ulama yang hebat-hebat, akhlak bagus, tiru yang tu dulu. Yang lain-lain tu dia akan datang kemudian sendiri. Wallahu a'lam.